Salam sejahtera semua, nama saya Oliver Witong. Sekarang saya akan menyatakan unsur-unsur ketamadunan yang pertama, iaitu sentiasa menunjukkan dalam kemajuan sains dan teknologi. Sebelum penubuhan Melaka, sains dan teknologi Cina terdapat di tempur laut. Hal ini adalah pakir perkapalan yang mahir. Dalam filem itu, tempur besar berlantarkan di dinasti Song. Kemajuan sains dan teknologi dapat dilihat dalam filem itu melalui pembinaan tempur besar China dan penemuan senjata perang seperti katapil besar, letupan bom dan pesawat koming digunakan untuk melawan raksasa berusia 60 tahun yang pernah berhibernasi untuk mendapat makanan untuk ratu binatang. Pada peringkat akhir filem itu, seorang ahli strategi bernama Wang menggunakan ciptaan pesawat koming untuk terbang dari tempur besar China ke istana untuk menyelamatkan rajanya daripada beribu-ribu raksasa. Untuk berjaya menggelorkan seluruh raksasa itu, dia menggunakan bom untuk meletup dan melekatkannya pada raksasa untuk mendesak raksasa itu membunuh dan menyebabkan semua raksasa kehilangan keupayaan mereka untuk bergerak. Salam sejahtera, nama saya Lim Yimin. Sekarang saya akan menyatakan unsur-unsur ketamadunan yang kedua, yaitu pakaian yang berbeza mewakili makna yang berbeza. Kostum dalam filem boleh memperkayakan bahasa filem. Dalam filem Great Wall, baju perisai 5 tentera di satu pihak dibahagikan kepada 5 warna yang berbeza. Pertama ialah tentera harimau mewakili tentera kejuruteraan dan agensi yang memakai baju perisai emas. Selain itu, tentera helang mewakili pasukan busur dan anak panah memakai baju perisai yang merah. Seterusnya, tentera krem mewakili pasukan jarak dekat memakai baju perisai yang biru. Di samping itu, tentera Rusia mewakili unit infanteri pembawa perisai memakai baju perisai yang ungu. Akhirnya, Berong mewakili tentera infanteri dalam perisai yang hitam. Pakaian yang dipakai askar ialah gaun perang dan perisai untuk melindungi dirinya dengan lebih baik dalam peperangan dan menunjukkan momentum seorang askar. Sebaliknya, Maharaja dan pengawal istana di bandar itu memakai satin berwarna terang. Perbezaan yang ketara dalam pakaian adalah kontras antara perisai sejuk dan berat dan satin yang selesa dan lembut, menunjukkan bahawa terdapat kostum yang berbeza untuk kedudukan yang berbeza, menunjukkan imej watak itu. Oleh itu, pakaian tersebut menunjukkan kemakmuran pembangunan pakaian dinasti Song ketika itu. Pakaian juga sangat penting dalam filem. Ya, menunjukkan pembezaan antara realisme dan keterlaluan, yaitu tradisional dan derhaka. Pakaian juga boleh menyerahkan kepribadian watak, sama ada warna, tekstur atau gaya. Ya, sangat sesuai dengan watak-watak dalam filem. Inilah semua bahagian saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Pang Ying. Saya akan mencakapkan kepentingan amanah dan akibat ketamakan. Limit berkata, pertaruhan dan pengorbanan hidup mereka lebih bermakna. Filem ini merangkumi rasa tanggungjawab yang tepat dan dikongsi yang jarang dilihat dalam adventure aksi. Seperti ditidau, tentera bekerjasama secara keseluruhan. Terdapat seorang maharaja yang ketamakan yang tidak terkawal menyebabkan rakyat Brunei menderita. Akibatnya, meteoriti dengan lampu hijau di tempat jatuh di Gunung Guowu dan kerakusan lahir daripadanya. Dia menyerang China setiap 60 tahun sebagai akibat dari memberi amaran kepada Brunei tentang ketamakan. Selepas berlahap-berlahap keluar untuk memaksa, mereka akan membawa balik makanan kepada Raja berlahap yang tidak akan berburu pada masa yang sama dan memberi makanan, supaya membiak lebih berlahap-berlahap dan memberi amalan kepada kumpulan Daute setelah mereka menyerang ibu kota Bianliang, iaitu 600 km dari tempur besar. 2 juta penduduk tempatan akan menjadi makanan mereka dan seluruh China akan musnah malah seluruh Brunei akan terjejas. Terima kasih. Selamat sejahtera. Akhir sekali ialah pembenaran.
Dalam filem tersebut, pembangunan juga digunakan sebagai fakta dalam filem untuk menceritakan sejarah raksasa Momota yang muncul sebelum abad ke-20. Pembenaran ialah proses merubah sesuatu kawasan dari luar bandar kepada bandar. Pembenaran juga berlaku apabila bandar berusaha untuk berkembang menjadi bandar yang lebih besar dan lebih kompleks. Kewujudan The Great Wall dalam dinasti Song di China berbanding sejarahnya lebih berbuktikan proses urbanisasinya. Di samping itu, pembenaran juga ditarifkan sebagai bangunan struktur dan tradisional ekonomi moden seperti industri, perbuatan dan perkhidmatan. Dan daripada filem The Great Wall dapat menemui industri dan perkhidmatan seperti pahlawan dalam berbagai bidang dan industri kilang yang digunakan untuk menghasilkan sejadah dan bom. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Su Yong Sing dan hari ini saya akan buat pembentangan untuk subjek MPU 3123 Tamadun Islam dan Tamadun Asia di TAS. Hari ini, saya akan huraikan salah satu faktor kelahiran atau kemerosotan tamadun dalam filem tersebut. Filem yang kumpulan kita pilih ialah The Great Wall. Salah satu faktor kelahiran atau kemerosotan tamadun dalam filem tersebut ialah senjata-senjata besi seperti lembing, perisai, anak panah dan catapult. Pertama sekali, salah satu faktor kelahiran tamadun dalam filem tersebut iaitu senjata-senjata besi seperti lembing, perisai, anak panah dan catapult untuk peperangan. Seperti yang dinyatakan di atas, setiap 60 tahun sekali, pasukan raksasa akan datang dari kekaisaran untuk menyerang tembok besar China. Dengan itu, pasukan elit dari kekaisaran akan menggunakan senjata-senjata tersebut untuk melindungi tanah mereka. Sekarang, saya akan menyerahkan kepada orang seterusnya untuk menyelesaikan pembentangan kita. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera Miss Zarin, saya ialah Nicholas dalam kumpulan AO1. Saya nak menerangkan perkara yang saya pelajari dari filem ini dan faktor kelahiran dan kemerosotan tamadun pada filem ini. Saya ada dua untuk menerangkan, iaitu kedudukan yang strategik dan kedudukan ancaman musuh luar. Sesebuah tamadun lahir sebahagiannya besarnya kerana kedudukan yang strategik. Ia boleh mewujudkan penempatan masyarakat dan ia boleh menggunakan sumber semula jadi dengan mudah untuk menyokong kehidupan masyarakatnya. Kedua ialah kedudukan ancaman musuh luar. Kemerosotan tamadun yang dilihat dalam filem ini adalah disebabkan oleh kehadiran musuh luar dan kerajaan yang lemah. Kerajaan lemah China telah menyebabkan ekonominya runtuh dan ramai tentera dibunuh, juga kerana kebangkitan kuasa barat dan penutupan pintu perdagangan Jepun ke negara lain. Dalam filem ini, saya dapat pelajari juga ialah apa yang saya pelajari juga ialah kami perlukan mempunyai sedikit keberanian dalam hidup anda. Sebagai contoh, general wanita yang memakai baju biru itu dalam filem itu mempunyai keberanian untuk menghadapi cabaran yang ditimbulkan oleh Tauke dan melindungi empire dia. Ini adalah sikap yang saya mempelajari dalam filem ini dan faktor kemerosotan dan kelahiran. Terima kasih. Hai, nama saya Kerajaan dan saya akan bercakap tentang faktor yang keenam ialah ketidakadilan. Ketidakadilan yang berlaku seperti wujudnya jurang perbezaan yang ketara antara golongan kaya dan miskin juga menjadi punca kemerosotan sesebuah tamadun. Contohnya di Yunani terdapat golongan hamba abdi yang hidup melarat yang ditindas dan digerak untuk mengusahakan
tanah, golongan berharta telah menyebabkan pemberontakan di. Saya nama Ding Suci. Saya akan membentangkan tentang faktor kelahiran dan memerosotkan tamadun. Di samping itu, tekanan dalam kehidupan juga merupakan salah satu faktor yang menentukan jangka hanya sesebuah tamadun. Ia juga meregakan kesedaran hidup kepada sesebuah masyarakat. Menderita boleh mendorong masyarakat bekerjasama menggebelang tenaga untuk membesarkan diri daripada pelenggung tersebut. Perkara ini boleh menjadi masyarakat ini lebih berdisiplin dan kreatif untuk membangunkan kehidupan mereka. Contoh yang berada dalam film ini adalah masyarakat sering diserang oleh raksasa yang bernama Tao Te. Raksasa ini akan menyerang penduduk negara China setiap 60 tahun. Disebabkan oleh faktor ini, Maharaja China telah menubuhkan Nameless Order untuk pemberontakan dengan raksasa itu. Sekiranya raksasa ini berjaya mencerobohi tembok pasar di China, yang akan memusnahkan seluruh negara China seperti yang dikatakan oleh strategis Wang. Salam sejahtera, nama saya Ong Yi Hao dan sekarang saya akan memberikan pembentangan tentang filem The Great Wall untuk subjek MPU 3123. So, salah satu faktor kemerosotan tamadun ialah pemerintah yang lemah. Apabila pemerintah yang sesebuah negara lemah, ekonomi, politik dan seterusnya akan terjejas oleh kelemahan pemerintahan itu. Contohnya dalam filem The Great Wall, Emperor Renjong, iaitu pemerintah Song Dynasty, tidak memberi nasihat kepada laksamana apabila Tao Te serang negara. Seterusnya yang berikut ialah pemerintahan yang zalim, bersifat kuku besi dan penindasan rakyat juga akan menyebabkan kehancuran negara tersebut. Apabila pemerintah sesebuah negara kurang nilai takwa dan mementingkan diri sendiri dengan menyalahgunakan jawatan untuk memenuhi hajat pribadi, kemerosotan tamadun akan muncul. Terima kasih.